Okey, mohon respon. Boleh nampak apa yang saya paparkan pada skrin? Boleh, sir. Okey, thank you atas respon. Okey, terima kasih. Alright, so untuk pagi ni kita akan masuk subtopik seterusnya. Ini subtopik yang paling, kita kata yang paling susah lah. Okay, which is nama dia Kirchhoff Law. Okay, dan dia ada beberapa law lah, hukum dia. Kirchhoff Rule kat sini awak kena tahu. Right, so untuk Kirchhoff Law ni, okay, biasanya kita kena selesaikan masalah berkaitan dengan kita punya litar. Okay, sama ada kita nak cari arus, I, current, ataupun kita nak cari voltage, okay, ataupun resistor lah. Okay, right, so untuk step dia saya akan tunjuk dulu. Okay, so Kirchhoff Rule okay, so the first law, kita kata hukum yang pertama yang awak kena tahu. Okay, kita panggil sebagai untuk junction rule. Okay, junction ni adalah simpang lah. Okay, simpang. Okay, so contoh kat sini simpang kalau kata kita ada satu litar di sini. Okay, saya buat litar kat sini, ada perintang. Okay, ni ada bateri. Okay, sini pun ada perintang. Ini contoh saja Okay, kat sini pun saya buat letak perintang lagi. Sini saya letak bateri. Ini contoh litar Okay, katalah ini R1, ini R2, ini R3. Bateri ni kita labelkan sebagai EMF1, EMF2. Contoh. Okay, untuk junction rule ni kita akan rujuk kepada junction lah, pada simpang simpang. Okay, yang mana satu simpang dekat dalam litar ni awak kena faham betul-betul. Okay, yang hujung ni ini bukan simpang. Ini bukan simpang, ini kita panggil corner jalan laluan corner lah. Selekoh ini pun corner, bukan simpang, ini pun corner, bukan simpang. Yang simpang kita ada dua ni. Ini satu kat sini dan kita ada satu lagi kat sini. Dia ada dua kat situ. Okay, dua simpang di sini. So saya nak highlight tak apa nampak Alright, so simpang yang ini, okay, ini kita panggil junction dan ini pun junction. Jadi untuk first junction rule ni, okay, dia punya dari segi persamaan dia adalah summation of I in equal to summation of I out. Maksudnya total current, hasil tambah arus current yang masuk dekat simpang tu sama dengan hasil tambah current yang keluar dari simpang. Okay, total summation of current in equal to total summation of current out. Okay, jadi macam mana in, macam mana out. Okay, biasanya kalau soalan dia akan bagi arah current. Biasanya lah. Okay, tapi katalah soalan tu tak bagi arah current. So kalau dia tak bagi arah current, contoh, okay, so saya buatlah kat sini. So saya tengok dekat sini, kita first rule kita akan tengok bateri. Bateri ni plate negatif, ini plate positif. So arus akan bergerak daripada positif ke negatif. Jadi saya akan buat arah arus dekat sini. Okay, saya buat anak panah kat sini. Okay, ni anak panah. Katalah ni saya letak dia sebagai I1. Jadi saya nak ambil ini sebagai simpang. Okay, ini sebagai simpang. So ini I1 punya arah. Okay, kalau tengok dekat sini, ini I1. Kenapa hilang ni? Okay, minta maaf. Okay, ini I1. I1. Okay, so yang ini positif terminal. Untuk EMF2 ni, saya keluarkan current kat sini. Ini katalah saya letakkan sebagai I2. Anak panah dia ke atas. Sebab arus bergerak pada plate positif. Okay, dia pergi negatif lah kat sini. Jadi awak nampak I1 dengan I2 ni dia masuk ke dalam simpang. Ini yang kita kata in, masuk simpang. Jadi kalau masuk, dua current masuk, mesti ada satu current kena keluar. Ataupun kalau ada satu current masuk, akan ada dua current yang keluar. Okay, jadi kat sini saya akan lukiskan, walaupun saya tak ada apa-apa maklumat kat sini, saya akan buat kat sini. Okay, anak panah ni sebagai I3. Macam tu. Jadi, okay, untuk simpang ni kita kata summation of I in ni, dia adalah I1 tambah I2. Sebab I1 dengan I2 yang masuk simpang. So, dia akan jadi I1 plus I2. Sama dengan, okay, yang keluar adalah siapa? I out. Okay, yang out daripada simpang ni, titik ni, I3. So, dia akan sama dengan I3. Itu kaedah dia. Jadi, awak kena tahulah mana satu current yang masuk, mana satu current yang keluar. Okay, kalau in case soalan tak bagi arah current, kita lukiskan based on bateri. Okay, maksudnya bateri tu dia akan keluar daripada plate positif lah. Positif dia keluar, saya label je I1. Okay, dia terpulang pada awak. Awak nak label I1, I2, I3 yang mana tak ada masalah. As long as kita tahu current tu pergerakan dia dekat bahagian yang mana. Okay, seterusnya pula untuk makluman awak, current ni I1, I2, I3 ni dia ada laluan masing-masing. Maksud laluan masing-masing, contoh I1 kat sini. Okay, I1 ni, okay, I1 tu dia hanya bergerak dekat kawasan kita kata yang garis lurus tu. Okay, kalau you tengok garis lurus, okay, sekejap saya tukar warna pointer ni, takut confuse nanti. Okay,
So I1 ni bergerak dekat kawasan sini je. Ini kawasan I1. Ini adalah laluan untuk I1. Jadi I1 ni dia akan lalu dekat EMF ni dengan dekat R2, perintang R2. Okey, ini laluan I1. Manakala I2, okey, nampak I2 dekat sini. Okey, ini I2. Okey, I2 ni dia akan lalu kat sini. Ini laluan dia. Sini, pergi ke sini, naik ke sini. Okey, so dia akan lalu perintang R3 dengan EMF kat sini lah. Ini laluan I2, I2. Manakala I3 pula, I3 ni dia akan gerak ke atas. Okey, ini laluan dia, gerak sini, pergi ke sini, masuk ke sini. Dia akan lalu R1. Okey, itu laluan untuk I3, current I3. Maksudnya current ni dia tak akan masuk laluan orang lain. I3 akan main kat I3 lah. Dia akan lalu dekat I3 punya kawasan saja. I1 dia akan lalu dekat bahagian I1 saja, dan I2 dia akan lalu dekat bahagian sini lah, kawasan I2 saja. Okay, so itu untuk the first part, junction rule. Okay, jadi awak kena tahu, tuliskan persamaan untuk current. Itu yang pertama. Okay, untuk yang kedua pula, kita panggil sebagai loop rule. Okay, kita ada loop. Okay, looping So untuk loop ni, okay, kita punya equation adalah summation of EMF equal to summation of IR. Okay, itu persamaan dia. Okay, maksudnya hasil tambah EMF kat sini, EMF ni bateri, hasil tambah EMF bateri ni akan sama dengan hasil tambah IR. Okay, macam mana kita nak buat, wujudkan kita punya equation ni? Okay, jadi awak kena tahu buat looping. Okay, ataupun kita kata dia punya cycle lah, looping loop dia kat sini. Okay, so contoh kat sini, saya buat contoh lah. Okay, sebelum kita nak buat looping, okay, tengok dekat bateri awak dulu. Okay, bateri, ingat ini plate positif, ini plate negatif. Okay, ini positif yang panjang ni, negatif yang pendek ni. Kita akan lukis anak panah daripada plate negatif pergi ke positif. So ini contoh anak panah. Oh ya Allah. Sorry. So daripada negatif ke positif, ini anak panah. Okay, minta maaf anak panah saya mungkin tak apa cantik. Okay, itu anak panah. Daripada plate negatif ke positif. Okay, anak panah, EMF 1 dan EMF 2 kita akan lukis juga anak panah daripada plate negatif ke positif. Macam tu. Okay, pentingnya sebab apa, nanti kita nak tahu arah-arah EMF tu. Kita nak buat dia positif pun ataupun negatif. Nanti kita akan tengok kat situ lah. Okay, selesai dekat EMF. Okay, so saya label dulu lah, takut confuse. Ini positif, ini negatif. So ini arah EMF dia, negatif ke positif. Ini negatif ke positif. Alright, so selesai bahagian tu. Untuk buat loop, okay, untuk lukis arah loop, kita memerlukan kita kata sebagai arah majority. Okay, arah majority tu macam mana? Okay, awak tengok kat sini. Contoh, ini current dia tak letak kat sini. So, saya letak je current dekat sini. Okay, contoh kat sini saya buat, ini katalah I1. Sini saya buat I2. Sini saya buat I3. Contoh, okay. Tadi kalau based on junction rule, summation of EMF, summation of I in sama dengan summation of I out. Jadi, kalau based on equation ni, okay, junction rule ni, siapa yang in? I1. Okay, I1 masuk dalam simpang ni. So, dia akan jadi I1. Sama juga dengan, okay, yang keluar adalah I2, I3. So, dia akan jadi I2 campur I3. Okay, itu untuk first equation, persamaan yang pertama. Okay, itu persamaan pertama. Okay, untuk buat loop tadi yang saya cakap tadi tu, kita ikut arah majority. Alright, so tengok dekat sini. Okay, loop ni kita akan buat dekat bahagian petak-petak. Okay, macam nak tengok petak? Okay, ni petak yang pertama kat atas ni, petak yang pertama. Okay, yang bawah ni adalah petak yang kedua. Okay, so petak yang pertama ni ada R1, R2 dengan EMF 1. So, kita tengok arah majority. Okay, current I1 bergerak ke bawah. Current I2 ke sebelah kiri. Okay, EMF pun sebelah kiri. So, saya buat dia punya looping, arah pergerakan dia macam ni. Tengok ni, ini adalah kita kata arah clockwise, arah jam. Anak panah ni. So, saya akan buat anak panah ni macam ni. Takut nanti ada yang confuse. Okay, anak panah. Tu anak panah looping Dia berpusing Dia pusing macam ni arah current dia. Okay, so yang ni pula saya akan buat arah majority. Okay, kalau tengok EMF 2 ke sini, I3 dia tak ikut. Okay, I3 ni menentang. Okay, I2 ikut. So, saya akan buat dia macam ni. Contoh saja. Okay, macam ni. So, ini anak panah dia. Dia akan nampak pergerakan dia. Kalau yang ni, dia akan jadi pergerakan anti-clockwise. Okay, EMF 2 ikut arah. Okay, ni saya kata ikut arah sebab ikut arah loop. I3 tak ikut arah looping. Kalau you tengok, ini dia pergi ke sini. Ke atas. Tapi I3 ni ke bawah. So, I2 dia ikut arah looping. Okay, yang ni ke kiri. So, I2 pun ke kiri.
Jadi bila kita dah ada loop, okay, so saya declare ini sebagai loop number 1 dan ini sebagai loop number 2. Okay, jadi loop number 1, loop number 2 ni kita akan apply equation ni. Summation of EMF equal to summation of IR. Jadi loop 1 dulu. Okay, loop number 1. Okay, equation dia. Okay, sebentar saya tukar warna, takut nanti ada yang confuse, keliru, nampak warna biru tu. Okay, loop number 1 dekat sini, kita tengok dulu hasil tambah EMF. Okay, summation of EMF. Tengok dekat petak yang atas ni saja, loop number 1. Okay, berapa EMF kita ada? 1 je EMF kita ada. EMF 1. Okay, dan tengok dia ikut tak arah loop yang kita lukis tu. Okay, right. So tengok anak panah EMF 1 ni ke sini. Ini kan. Okay, diikut kan arah ni. So diikut arah ni kalau ikutkan ini pun arah ke sini. Okay, so dia adalah positif. So kita akan buat dia EMF 1. So dia adalah positif kita tak letak negatif. Kalau dia lawan arah, kita akan letakkan negatif kat sini. Okay, selesai EMF sebab ada satu je. So kita sama dengan, okay, kita tengok I dengan R pula. Okay, current dengan resistor. Okay, macam saya cakap awal tadi, okay, current I1 ini je laluan dia. Ini laluan dia. Selalu saya declare I1 ni sebagai mak rempit lah. Mak rempit I1 ni akan lalu kawasan ni. Lalu sini sampai sini. Okay, dan dia punya sahabat karib dia adalah R1. Sebab apa dia tak lalu kawasan R2 ni. Ini je laluan kawasan dia. So, dia akan sama dengan I1 R1. Tapi kita nak tahu dia positif ke tidak. Okey, tengok. Dia ikut arah loop tak I1 ni? I1 kat sini. Kalau dekat sini, dia akan pergi sini. I1. Ni anak panah dia. Ni laluan I1 ni. Okey. So, kalau you tengok, dia ikut arah looping. So, dia adalah positif. So, I1 R1 positif. Okey. So, next kita tengok pada I2 pula. Okey, I2 dekat mana? Okey, I2 yang ini. Ini laluan dia kat sini. So, I2 ni kawan karib dia adalah R2 di sini. Okay, jadi kita tengok dia ikut arah looping tak? Dia ikut arah looping, maksudnya dia adalah positif. Okay, jadi positif dia akan buat positif I2 R2. Okay, ini persamaan yang kedua. Itu kaedah dia. Okay, right. So, seterusnya untuk loop yang kedua. Loop yang kedua, kena tengok peta dekat bawah ni. Okay, ini loop yang kedua. Okay, untuk loop yang kedua kita ada dua EMF. EMF 1 dan EMF 2. Okay, so please take note lah. Tengok kat sini. EMF 1 dan EMF 2. Jadi, untuk yang pertama, kita akan settlekan ini. Summation of EMF dulu. Dekat sini kita akan tulis. Okay, so tengok EMF 1. Ikut tak arah looping? Okay, ini boleh pusing macam ni. Loop. Okay, so dia pun pergi ke sini. So, ini diikut arah looping. So, EMF 1 adalah positif. Buat EMF 1 tu positif. Okay, seterusnya kita tengok bila pusing, kita tengok pula EMF 2 kat sini. EMF 2 ikut tak arah looping? So, dia ikut arah looping. Tengok anak panah kat sini. Okay, so dia ikut arah looping. So, tambah EMF 2. So, dia akan jadi positif juga lah dua-dua. Okay, seterusnya kita buat sama dengan. Okay, dah selesai EMF tu. Kita tengok I dengan R pula. Current dengan resistor pula. Okay, tengok dekat sini I2. I1 tak payah tengok I1 tak payah tengok. So, apa ini loop yang lain. Tengok dekat I2 ni. I2 ni ikut tak arah looping. I2 ni anak panah dia ni. Ikut arah looping. So, dia adalah positif. So, ingat dia lalu dekat R2 saja. So, dia akan jadi I2 R2. Dan dia tengok pula seterusnya pula I3. Okey, I3 kat sini. I3 ni tak ikut arah looping. Ni anak panah dia ke bawah. Ni cycle dia ke atas. Dia punya loop ke atas kan. Okey, dia negatif. So, I3 ni lalu dekat R4 dengan R3. Jadi, kita akan tulis dia sebagai negatif I3 R3 negatif I3 R4. Ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, selesai. Okey, so ada apa-apa persoalan, pertanyaan, boleh tanya dulu. So, kenapa EMF tu kira untuk 1 dengan 2 juga? Kira 1 dengan 2 yang mana satu awak masukkan tu? Yang loop 2 tu, EMF 1 tambah EMF 2. Okey, right. So, okey. Ini penjelasan ya. Alright, so kenapa kita ambil 2, EMF 1 dengan EMF 2? Okey, tadi saya cakap tadi kita tengok looping ni, kita ikut petak ni. Okey, loop 1 petak dia yang ini. Yang atas ni, ini petak dia. Okey, so itu untuk loop 1. Manakala loop yang kedua pula, ini petak dia. Dia still ambil juga R2 EMF 1 ni, ini petak dia. Kita kena tengok, cara tengok petak tu kena tengok macam tu. So, ini loop atas ni, okey, dia ambil
R2, EMF 1, R1. Manakala untuk loop yang kedua ni dia ambil EMF 1, R2, EMF 2, R3 dan R4. So dia punya item lagi banyak lah. Okay, cara kita ambil loop tu adalah based on petak tu. Okay, menjawab soalan ke tidak? Jawab. Jawab Yang lain ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada tak apa, jangan risau. Video ni saya akan letak link dia dekat YouTube nanti. Okey, so nanti saya akan bagi link untuk awak tengok balik lah. Okey, in case tak faham, you boleh refer semula. Okey, so seterusnya kita akan buat kepada latihan. Okey, bila buat yang tadi tu mungkin awak tak perasan macam mana kita punya kiraan tu, apa semua kan. Sebab tak nampak kiraan. Okey, tak apa. Kita pergi pada equation dulu kat sini. Okey, dan untuk makluman awak semua, dalam exercise kita ni, modul muncul ni pun ada sedikit kesilapan. Tak perlu saya tunjukkan betulan dekat mana, dekat bahagian jawapan tu. Okey, kita tengok soalan exercise 7.1 di sini. Dia kata generate 3 equation of unknown current using Kirchhoff rule. Okey, so dia nak awak generate 3 persamaan. Okey, yang ada current. Dalam tu ada I lah. Okey, so macam mana nak generate? Okey, soalan ni dia agak baik sebab dia bagi arah current. Okey, dan dia pun dah bagi kat kita arah looping. Arah loop tu macam mana. Okay, so yang tengok kita ada loop 1 dengan loop 2. Tapi sebelum kita nak buat apa-apa, kita akan pergi kepada junction rule dulu. Summation of I in, okay, sama dengan summation of I out. Okay, so I in, I out, kita akan tengok simpang. Okay, awak nak ambil simpang mana? Kata dia nak ambil simpang kat A ni, point A ni. So tengok dekat A ni, I2 ni turun ke bawah ni. Okay, ingat ni, I2 ni, mak rempit ni dia akan lalu jalan tengah ni saja. I2 ni. Okay, I1 ni pula dia akan lalu kat sini. Ni laluan dia. Kejap Ini I1, dia akan lalu sini, turun sini, pergi ke sini. Ini I1 punya laluan. Ni mak rempit I1 Dan mak rempit I3 ni, okay, ini laluan dia. I3 akan pergi sini. Dia akan naik atas, dia akan lalu sini. Ini laluan I3. So ini I3 sini, atas, kiri. I2 ini je laluan dia. I1 dia akan pergi ke sini, ke bawah, ke kanan. Okay, kita dah take note kat situ. Sekarang ni kita dah lukis dekat simpang ni, dia masuk ni kita lagi senang lah nak tengok siapa yang masuk, siapa yang in, siapa yang keluar, siapa yang out. So tengok dekat sini, siapa yang in dekat sini adalah I3. So kita akan tulis I3. Sama dengan, sebab I3 je yang masuk. Okay, so then kita tengok siapa yang keluar, I1 dengan I2. So dia akan jadi I1 plus I2. Okay, ini equation nombor 1, persamaan nombor 1. Okay, so kita boleh tengok lah. Jawapan dekat sini adalah sama betul Okay, so jawapan memang teli, betul. Okay, itu untuk junction rule. Okay, next kita tengok dekat loop number 1. Loop nombor 1 dekat sini. Okay, loop number 1 dekat sini. Belah kiri ni petak ini Awak tengok semua petak ni. Petak kat sini. Tengok di sini. Okay, kita akan buat summation of EMF equal to summation of IR. Okay, kita settle dulu summation of EMF. Tengok dulu kat petak ni ada berapa EMF? Kita ada hanya 1 EMF, which is 5 volt. Okay, 5 volt Okay, dan untuk kita tahu dia positif atau negatif, tengok arah looping. Okay, looping dia dah bagi macam ni. Ni dia bagi arah looping. Okay, jadi untuk EMF kita kena tanda dulu. Macam saya cakap tadi, awal tadi tu, kita tanda anak panah daripada plate negatif pergi ke positif. Saya ulang, kita kena buat anak panah daripada plate negatif pergi ke positif. Okay, ini akan ke kanan. Yang ini pula 1 volt ni pun sama, daripada plate negatif ke positif. Kita lukis siap-siap. Macam tu. Okay, so sekarang ni kita nak tahu arah dia positif ataupun tidak. Kita akan tengok di sini. Right, so summation of EMF untuk first loop di sini. Okay, 5 volt ni ikut arah looping kita ikut. Kalau ikutkan looping ni ini dia punya pusingan dia. Ni pusing. Anak panah dia tu pusingan dia. Ini cara dia pusing. So, bila dia pusing macam ni, ini adalah sama dengan arah looping. So, 5 volt adalah positif. So, kita tulis 5. Okay, selesai. Terus sama dengan. Okay, so seterusnya pula untuk I darab R. Okay, I darab dengan R, kita tengok juga arah current. Okay, dia ikut tak arah looping, kita buat dulu untuk I. Okay, saya buat I1 dulu I1 ni. I1 ni ikut arah looping. So, I1 ikut arah looping dia punya cycle macam ni pusing. I1 ni. Okay, jadi dia lalu dekat 22 ohm. So, apa? Ini tempat jalan yang dia bermain. Ini kawasan ni So, dia akan jadi positif juga. So, kita tulis sebagai 22 I1. 22 ni R, I1 ni I lah. IR ni terbalik lah jadi RI Tak apa, tak ada masalah. So, dia akan jadi 22 I positif sebab dia ikut arah loop. Okey, seterusnya pula untuk I2 kat sini. Okey, I2 ni ikut tak arah looping. Looping pusing macam ni.
Ini ke atas kan. I2 ke bawah. So dia tak ikut. So dia akan jadi negatif. So negatif 56 ohm darabkan dengan I2. Okey, ini persamaan yang kedua. Okey, itu persamaan dia. So kita tengok jawapan kat sini. Okey, jawapannya adalah sama. Okey, so betul lah. Sama dekat sini. Okey, dan seterusnya untuk loop yang kedua kat sini. Okey, benda yang sama juga, summation of EMF equal to summation of IR. Okey, jadi kita nak tulis dia punya persamaan. Okey, tengok dekat loop number 2 ni kita ada satu je EMF, 1 volt dan dia ikut tak arah loop. Okey, tengok looping ni, ini dia punya pergerakan looping. Anak panah dia. Anak panah dia, anak panah, anak panah, anak panah, anak panah. Okey. So, 1 volt ni, okey, kalau ikut anak panah ni dia tak ikut dia tak ikut arah looping. So dia adalah negatif. So kita tulis dia sebagai negatif 1. Okey, ini untuk EMF lah. Okey, negatif 1. So samakan dengan tengok IR pula. Okey, tengok I2. Okey, I2 ni ikut tak arah looping. So I2 ni looping ke atas, I2 ke bawah, dia tak ikut. So dia akan jadi negatif. Negatif 56 ohm darabkan dengan I2. 56 ohm darab dengan I2. Okey, so satu lagi untuk I3 pula. So I3 kita tengok sini. I3 ni dia ikut tak arah looping, I3 pun tak ikut arah looping. I3 ke atas, looping ke bawah. So dia akan jadi negatif lah. Negatif, 75 ohm darab dengan I3. Ini persamaan yang ketiga. Jadi bila kita semak balik dekat sini, jawapan ni, yang ni, jawapan ni salah. Sebab apa salah? Dekat sini patutnya ada negatif. Ni ada typing error lah. Dekat sini ada typing error sikit. So ini jawapan yang sebenarnya. So nanti awak boleh try buat semula, tengok macam mana boleh dapat ataupun tidak. Itu untuk persamaan. Ada apa-apa persoalan, pertanyaan, boleh bertanya. Ada soalan ke? Kalau tidak ada soalan, kita akan tengok exercise yang seterusnya, 7.2. Alright, so 7.2 dekat sini. Sekejap so saya masuk 7.2 di sini. Soalan dikatakan kat sini, calculate the current in each branch of the circuit. Dia nak awak calculate current, arus, I untuk setiap branch. Saya akan guide awak cara untuk dapatkan jawapan. Nanti saya akan bagi satu teknik penggunaan kalkulator. Teknik penggunaan kalkulator tu saya akan share dia punya YouTube link kat awak nanti. So awak boleh tengok macam mana nak tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. So kita go one by one dulu. So tengok dekat soalan ni, dia minta calculate current. So tengok dekat circuit ni. Dia dah bagi pun arah I1, I2, I3. Jadi kita akan buat dulu summation of I in sama dengan summation of I out dekat sini. So tengok siapa current yang in, siapa yang out. So dekat point A ni, simpang A, junction ni, I1 masuk. I2 dengan I3 keluar. Dia out. This one in, I1. So I1 kita tulis sebagai I1. Sama dengan yang out adalah I2, I3. So dia akan jadi I2 tambah I3. So itu persamaan dia. Tetapi untuk kaedah penggunaan kalkulator, saya akan samakan dia dengan kosong. So dia akan jadi begini. Kita akan buat persamaan ni sama dengan kosong. So dia akan jadi I1 tolak I2. Maksudnya saya bawa I2 ni ke kiri, I3 pun ke kiri. So negatif I2, minus I3 equal to 0. Ini persamaan yang pertama. Itu equation pertama. Sebab apa saya buat macam ni? Sebab nanti kita akan gunakan kalkulator. Awak akan tekan kalkulator nantilah. Nak tengok macam mana dapat tak jawapan dia nanti. So ini persamaan yang pertama. Next, untuk equation yang seterusnya, kita akan tengok loop number 1. Summation of EMF equal to summation of IR. So tengok loop number 1. Ini loop number 1 kat atas. Dia dah tolong lukis pun arah looping. Kalau you tengok kat sini, ini arah looping dia clockwise kat sini. So tengok dekat bateri ni, ingat kita akan lukis anak panah bateri ni daripada plate negatif ke positif. So ini plate negatif positif dia akan jadi macam ni. Ni ke kiri So dia akan ke kiri. Sekejap
Ini dia akan ke kiri. Kenapa lagi ni? Sekejap Okay, so ini anak panah ke kiri, 25 volt ni. Manakala untuk 5 volt ni pun ke kiri juga. Ini negatif, positif. So dia akan ke kiri juga. Okay, so itu anak panah dia. Right, so dah settle itu, baru kita akan buat dia punya loop. Okay, untuk loop number 1, ambil petak yang atas ni saja. Okay, so petak yang atas ni saja dia mengandungi I1, I2, 5.6 ohm, 122 ohm dengan 25 volt. Jadi, untuk tulis persamaan, tengok dulu, 25 volt ni ikut tak arah looping. So, kita punya looping ni, okay, anak panah dia ni. Okay, ni anak panah dia, saya lukis panjang-panjang ni. Okay. So, 25 volt ni tak ikut arah looping. So, dia adalah negatif. So, kita tulis negatif 25. Macam tu. Okay. So, ada lagi EMF tertinggal? Tidak ada. So, teruskan dengan sama dengan. Okay. So, untuk I darab dengan R pula. So, kita tengok dekat arah looping ni, kita buat dulu I1. So, I1 ni, pergerakan dia punya kawasan laluan dia, ini kawasan laluan I1. Okay. Dia lalu kat sini, lalu sini, lalu sini, lalu ke sini. So, I1 ni kawan dia adalah 122 ohm. Kita tengok, dia ikut tak arah looping? Kita tengok arah looping ikut tak? Okay, I1 pergi ke sini. Looping dia terbalik. So, dia tak ikut arah looping. So, dia akan jadi negatif. So, kita akan tulis sebagai negatif 122. Itu dia punya R dia. Darabkan dengan I dia adalah I1. Macam tu. Okay, so selesai untuk I1. Kita tengok pula I2. I2 akan lalu di sini saja. Dia akan lalu dekat 5.6 ohm. Kalau ikutkan dia ikut arah looping ke tak? Dia tak ikut arah looping. Looping pergi ke sini, dia bertentangan. So, dia akan jadi negatif 5.6 I2. Okay, persamaan ni saya akan samakan juga dengan kosong. So, dia akan jadi apa? Okay, semuanya saya bawa ke sebelah kiri. So, akan jadi 122 I1. Okay, negatif 5.6 bawa ke kiri akan jadi positif 5.6 I2. Nampak saya susun I1, I2. I3 tak ada dalam ni, tapi saya letak juga. Tambah kosong I3. Okay, tolak 25. 25 mark kat sini, negatif 25 ni mark kat sini. Sama dengan kosong. Ini persamaan yang kedua. Okay, kenapa saya letakkan juga I3 kat sini? Sebab apa, nanti bila kita nak tekan kalkulator, kita kena masukkan juga nilai untuk I3. Kita akan masukkan nilai kosong dekat sini. Okay, that's why saya susun I1, I2, I3 baru nombor samakan dengan kosong. Ini persamaan yang kedua. Okay, so next kita untuk loop number 2. Okay, loop number 2, tengok petak yang kedua bawah ni. Ni petak ini tengok petak kat sini. Okay, so kita akan tuliskan summation of EMF dulu. Okay, so dia adalah summation of EMF sama dengan summation of IR. So tengok EMF dia ada satu je kat sini. Ikut arah looping ke tak? Okay, saya detailkan kat sini anak panah ni supaya tak confuse. Okay, right. So 5 volt ni ikut arah looping. Anak panah ke kiri, dia pun ke kiri kan. So 5 volt adalah positif. So akan tulis 5 tu positif. Sama dengan. Sebab apa sama dengan? Sebab dah tak ada dah. Ada satu je 5 volt kat sini. EMF. Okay, kita tengok IR pula. Okay, tengok I3 kat sini. Okay, I3 ni arah dia kat sini. Ini laluan I3. I3 lalu sini sampai sini. Okay, ni laluan I3 dan dia tak ikut arah looping. Dia negatif. Okay, so kita akan buat dia negatif 75. Kenapa 75? Sebab apa? Laluan I3 ni lalu dekat 75 ohm. So 75 I3. Negatif sebab tak ikut arah loop. Dan seterusnya pula kita tengok I2. Okey, I2 akan lalu kat sini, tengah-tengah ni saja, lalu 5.6 ohm. So dia ikut arah looping tak? So dia ikut looping ni pusing macam ni kan? Pusing macam ni kan? Dia ikut arah looping. So bila ikut, kita akan buat dia positif 5.6 I2. Okey. Tak settle lagi, kita akan susun dia I1, I2, I3. Okey, I1 tak ada kat sini. Kita akan buat kosong I1. Macam tu. Okey, so saya akan bawa negatif 75 I3 ke kiri, 5.6 I2 ke sebelah kiri. So 5.6 I2 ni akan jadi negatif 5.6 I2. Ini akan jadi 75 I3 ni akan jadi positif 75 I3. 5 ni akan jadi positif 5 samakan dengan kosong. Ini persamaan ketiga. Okay. So once dah complete ketiga-tiga persamaan ni, awak boleh tekan kalkulator dan dapatkan jawapan. Jadi macam mana nak tekan kalkulator? Itu persoalan dia. Saya akan share video tu nanti dekat dalam grup WhatsApp awak. Sekejap lagi, dah habis kelas nanti. So you boleh refer lah macam mana nak tekan kalkulator. So bahagian ni saya akan screenshot dulu. Nanti kita tengok lah. Ataupun awak boleh tangkap gambar bahagian skrin yang ini. Okay, nanti awak screenshot ke apa, okay, awak boleh tengok balik buat kiraan semula. Okay, ada apa-apa persoalan, pertanyaan?
untuk Kirchhoff rule? Okey, diam bermaksud tidak ada soalan. Okey, so kalau tidak ada soalan, kita akan masuk subtopik yang seterusnya. Okey, subtopik yang seterusnya adalah berkenaan dengan power. Okey, power ni antara subtopik yang paling pada saya agak mudah lah. Okey, ada tak susah mana. Okey, cuma awak kena faham konsep equation tu nak guna yang mana. Tapi dekat bahagian muka depan buku soalan awak akan diberi list of equation. Maksudnya awak boleh refer kat situ lah. Cuma jangan salah pilih equation. Right? Tadi Kirchhoff law tu antara subtopik yang paling sukar, paling susah. Ini kita masuk yang agak mudah lah. Right? So, kita pergi dulu kepada equation asal. So, basic equation untuk power adalah P sama dengan IV. Ini basic equation. Power sama dengan current I darab dengan V, voltage. Jadi, bila kita ada equation Ohm's law, V sama dengan IR, kita boleh terbitkan lagi dua persamaan untuk power. Okay? So, macam mana? Okay, tengok P sama dengan IV ni, saya akan gantikan P sama dengan I. Okay, V yang ini, kita gantikan V sama dengan IR di sini. So, V dekat sini V yang ni, kita akan gantikan dengan IR. So, bila masukkan IR di sini, so equation akan jadi P equal to I darab I akan jadi I kuasa 2 R. So, P equal to I squared R. Okay, ini persamaan yang kedua. Okay, ini yang pertama, basic. Ini yang kedua. Next, kita ada persamaan yang ketiga. Macam mana kita dapat? Okay, jadikan I ni title of equation. I ni tajuk rumus. I akan sama dengan V bahagikan dengan R. So, I ni kita ganti dekat equation ni. So, dia akan jadi apa? Okay, P sama dengan I ni, kita ganti ni. V over R. Okay, so kita ada V, kita darab dengan V kat sini. So, V darab dengan V akan jadi V squared over R. So, power akan sama dengan V squared over R. So, itu persamaannya awak kena tahulah. Kita gunakan untuk power. Jadi kita tengok soalan dalam modul mucu awak ni, exercise 8.1 di sini, dia kata calculate the power of candelier if DMF is 120 volt and current flowing in the candelier is 5 ampere. Okay, candelier ni lampu candelier lah yang tengah-tengah rumah tu. Kalau rumah orang kaya-kaya dia adalah lampu candelier ni. Okay, so dia bagi 120 volt dia punya voltage, 120. And then current dia bagi I sama dengan 5 ampere. So kita ada I dengan V, kita just guna je P sama dengan IV. So you masukkan I 5, V kita masukkan 120. So 120 darab 5 kita akan dapat 600 watt. Okay, watt watt ni adalah dia punya SI unit untuk power. Watt kat sini. Kita buat capital W. W huruf besar. Okay, so itu untuk exercise 8.1. Seterusnya kita masuk exercise 8.2 dekat sini. Okay, soalan dia kata calculate the current in a 60 watt. Okay, 60 watt ni adalah power. Power dia 60 watt. When connected to a 120 volt EMF. So, voltage dia 120 volt. Dia minta cari current. Dia nak tahu I dia berapa. So, kita akan gunakan equation P equal to IV. Then, kita masukkan P kita 60. I kita nak calculate. V kita adalah 120. So, I kita akan dapat 60 bahagi dengan 120. Kosong potong. 6 ni, okay, 61 ni dapat 2. So, kita akan dapat setengah. 0.5 ampere. So, itu jawapan akhir dia. Alright, so setakat ini untuk P sama dengan IV. Ada persoalan, pertanyaan, tak faham ke apa, boleh bertanya. Okay. Okay, alright. So this one very easy lah, senang. Okay, so kita masuk soalan seterusnya yang agak senang juga. Okay, soalan dia kata calculate the power dissipated by the resistor. Okay, so power dissipated by resistor. In a printer, if the resistor is 0.15 ohm. Okay, dia bagi resistor 0.15 ohm. And then the current flowing, I is 10 ampere. So, dia nak you cari P. Okay, so this one we need to use equation P equal to I squared R. Then, P, you nak cari, I dia berapa? I dia 10, kita squarekan, R dia 0.15. So, 10 kuasa 2, 100 darab 0.15. So, this one you akan dapat, jawapan dia 15 watt. So, this one is very easy. Cuma kena tahulah equation mana yang awak nak pakai. You kena keluarkan dulu detail yang dibagi oleh soalan. Okay, next exercise 9.2 dia kata calculate the current flowing in an electric heater with power 1.8 kilowatt. Okay, power dia dah bagi 1.8 kilo. Kilo 10 kuasa 3 watt. Resistance dia 8 ohm. Okay, R dia 8 ohm. So, soalan minta calculate current I. So, we use equation P equal to I squared R. Okay, then masuk you punya P 1.8 darab 10 kuasa 3.
I kita nak cari I squared, R kita 8 ohm. So you nak cari I, this one I squared, ini 1.8 darab 10 kuasa 3 divide dengan 8. So nak dapatkan I, you kena square root lah. 1.8 darab 10 kuasa 3 bagikan dengan 8. So jawapan akhir supposedly dia dapat 15 ampere. So itu dia punya jawapan. Right, so 9.2, 9.1 settle, kita go through 10.1, 10.1. Okay, so 10.1 dekat sini kata the heating element in an iron has resistance of 24 ohm. Okay, R dia 24 ohm. And then dia kata the iron is plugged into a 120 volt outlet. So V dia sama dengan 120 volt. Calculate the power delivered to the iron. So soalan minta cari P berapa. So this one kita akan guna equation P equal to V squared over R. Okay, so your power kita nak cari, V dia dah bagi kat situ 120. Jangan lupa squared. This one squared selalu tertinggal, habis lah. Okay, so bagikan dengan R kita 24. So 120 kuasa 2 bagi 24, so you akan dapat jawapan you 600 watt. Okay, itu untuk dia punya power. Okay, then kita tengok 10.2 pula. So dia kata above is stem 40 watt 120 volt. Okay, the stem ni kalau you beli lampu selalu dia akan stamp, dia akan printed dia tercetak dekat lampu tu dia punya power dia 40 watt and then voltage dia okay 120 volt. Okay, biasanya kalau kat rumah kita pakai 240 volt. Okay, tak apa terpulang lah, ini item dia soalan bagi. So power 40 watt and then voltage dia 120 volt. Okay, calculate the resistance. Soalan minta cari R when light by a 130 volt source. Okay, so kita nak cari R. So P equal to V squared over R. Okay, so P adalah 40. V kita 120. Jangan lupa squared. So this one bagikan dengan R. So you punya R akan sama dengan 120 squared bagikan dengan 40. So you dapat jawapan 360 ohm. Okay, so you calculate, you akan dapat jawapan lah. Okay, so untuk power, any question you nak tanya, boleh tanya. Okay, diam tak ada Okay, so very good. Thank you atas respon. Okay, so kita akan masuk the next equation Okay, soal persamaan seterusnya. Okay, soalan ni dia akan minta you calculate electrical energy. Okay, so ingat energy adalah dalam unit joule. Okay, soalan ni dia kata an electric motor takes 0.4 ampere okay, from a 6 volt EMF source. Okay, dia dah bagi I, current dekat sini 0.4 ampere. Okay, and then dia bagi voltage dia 6 volt. Soalan minta calculate electrical energy applied to the motor in 20 second. So dalam masa T 20 second. So nak gunakan equation apa? Right. So kita back to the basic balik. Last semester 1 kita ada belajar power. Power equal to work bahagikan dengan masa. Work over time lah. Then work ni dalam joule unit dia, time dalam second. So joule per second pun adalah unit untuk power. Okay, ataupun kita guna SI unit dia adalah watt lah, capital W. Right, so P equal to W over T ni, okay, untuk cari electrical energy, kita akan refer kepada W, work ni. Okay, sebab work ni dalam unit joule. So work akan jadi power times with T. Okay, power darab dengan masa, PT. Okay, dan kita boleh kembangkan lagi equation ni. Work akan sama, P adalah IV darab dengan T. So equation ni kita boleh gunakan untuk cari electrical energy kat sini. Right, so soalan minta calculate electrical energy applied to the motor in 20 seconds. So we put work equal to, okay, I dia berapa? I dia dah bagi 0.4 ampere. Okay, V voltage dia bagi 6 volt and then dia punya T is 20 second. Okay, ingatlah time mesti dalam second. Okay, so dia dalam lah 0.4 darab 6 darab 20. Okay, ini 0.4, ini dapat 120 6 darab 120, darab 120 darab 0.4, you akan dapat 48, unit adalah joule. Okay, jangan tertinggal unit Okay, unit untuk energy adalah joule. Right, so kita tengok exercise seterusnya, 11.2 dekat sini. Soalan kata, the electrical energy applied to a motor in 30 second. So dia punya time is 30 second, is 60 joule. Okay, so dia punya work ni adalah 60 joule electrical energy W ni. The electric motor is connected to a 9 volt EMF. Okay, so V dia adalah 9 volt. Soalan kata calculate the current flowing in the electric motor.
The question asks for current I. So we have W equal to IVT. So dia dah bagi work kat sini 60. I yang dia nak cari, V dia dah bagi 9 volt dan T adalah 30. So 60 sama dengan I, 9 kali 30, 270. So you punya I adalah 60 bahagi 270. Potong-potong I sama dengan 6 bahagi 27. So you akan dapat 0.22 ampere. Okay, itu jawapan dia lah. Okay, so ada soalan untuk electrical energy? Boleh bertanya? Okay, so senyap maksudnya tidak ada soalan. Harap boleh faham lah. Tak apa, nanti kita akan bagi extra question. Aura pun saya dah bagi hari tu dan ada pun yang dah tanya pada saya macam mana nak cari power dissipated hari tu. Okay, so congrats lah. Okay, awak dah buat ulang kaji kat situ, bagus. Okay, so kita akan masuk yang seterusnya pula. Okay, untuk potential divider. Okay, yang ini adalah subtopik potential divider. Okay, so apa benda potential divider ni sebenarnya? Okay, kalau kita tengok potential divider, saya tulis dulu potential divider. Okay, so untuk potential divider ni, kita boleh kira voltage untuk resistor. Okay, saya ulang, kita boleh calculate voltage untuk satu-satu resistor. Tapi dengan syarat sambungan litar tu adalah dalam sambungan series. Okay, sebenarnya kalau you ada pengetahuan yang bagus untuk calculation effective resistance, dia tak ada isu untuk you calculate you punya voltage. Okay, ini cuma kita bagi potential divider ni cara yang mudah lah untuk kita nak kira voltage. Okay, contoh you ada dekat sini R, ini R1, ini R2. Kita ada dua perintang kat sini. Okay, dan dia bagi EMF kita 6 volt dekat sini. Okay, so sekarang ni dia minta you cari voltage V2 dekat perintang R2 ni. Jadi macam mana cara dia? Okay, untuk potential divider ni kita akan gunakan equation untuk memudahkan awak buat calculation. Okay, equation dia macam mana? Okay, kalau kita nak cari voltage V2 kat sini. Okay, you nak cari voltage V2, so kita akan buat bracket. Dekat sini resistor kita akan pakai resistor R2. Kita akan refer resistor yang you nak cari voltage tu, R2. Okay, you nak cari voltage 2, kita akan letak R2. R2 tak atas ni. Bawah ni kita akan bahagikan dengan R1 campur R2. Tutup bracket, darabkan dengan EMF. EMF bateri tu adalah 6 volt kat sini. Itu kalau you nak cari V2. Kalau nak cari V1 macam mana? Dekat sini. Kalau nak cari V1 macam mana? Soalan dia. Kalau nak cari V1, okay, kalau nak cari V1, dia akan sama dengan apa? Okay, kita akan gunakan resistance R1 lah sebagai dia punya marking lah. Kita punya ini apa? R1 campur. Tutup dia, darabkan dengan kita sekarang ni. Tengok video ni. Okay. R1